saya tunjukkan bagaimana bila kita jumpa soalan integration. Sebab 1/3 ni kita dah belajar teknik of integration ni. Dia ada teknik. Okay, teknik of integration. Kita dah belajar dah. Ada 3. Yang pertama apa? Substitution. Ya, Substitution. Okay, kemudian yang kedua? Integration by part. Ya, betul. Dan yang terakhir? Partial fraction. Ya, betul. Partial fraction. Okay, sekarang ni macam mana kita nak kenal? Sebab dalam soalan ni dia tak bagi tahu, macam contoh nombor 8. Macam-macam function dia bagi kan. Jadi kita nak guna kaedah apa kan? Jadi sekarang ni bagaimana kita nak kenal kaedah substitution, integration by part dan partial fraction. Okey, kita tengok dulu yang pertama, cara kita nak kenal substitution. Okey. Kalau kita jumpa soalan dia macam ni. Kuasa 4 tambah 3 yang ini adalah X kuasa 3. Contoh 5X. Okey, substitution ni kita kena tengok soalan tu. Kita ada 2 function kan, atas dan bawah. Kalau atas dan bawah ni sama bentuk, atas polinomial. Dia punya cara kita nak kenal, dia mesti sama fungsi. Macam contoh ni kan, sama fungsi yang sama. Kemudian kita tengok degree dia berbeza 1. Macam contoh ni kan, kita tengok di bawah tu degree 2, degree 4, atas degree 3 kan. Boleh ni? Maknanya kita akan tengok, yang pertama pastikan fungsi dia sama. Atas polinomial, bawah polinomial. Kemudian tengok, bila polinomial, kita kena pastikan degree dia mesti berbeza 1. Bila kamu nampak macam ni, maka ini mesti guna kaedah substitution. Okey, kita tengok contoh Kalau kita tengok contoh soalan nombor 5. Tengok contoh soalan nombor 5 tu. Kita tengok balik, macam contoh 5A kan. Kenapa kita gunakan kaedah substitution? Sebab 2 fungsi tu sama. Okey, 2 fungsi sama. Okey, contoh lain. Katakan, kalau katakan kita ada eksponen lah contoh. Okey, kalau saya abaikan square root, yang pertama fungsi eksponen. Yang kedua fungsi eksponen. 2 fungsi sama. Bila 2 fungsi sama dan kemudian kita nampak ada satu fungsi yang lebih, ada yang kurang, maka ini contoh mesti guna kaedah substitution method. Boleh. Contoh lain. Okey, katakan kita ambil contoh trigonometri lah. Kita ada, ini contoh saya ambil daripada tutorial. Okey, kenapa kita kena ambil substitution method? Sebab yang pertama trigonometri. Kemudian yang kedua adalah trigonometri. Nampak? 2 fungsi sama. Bila 2 fungsi sama, jadi kita lebih mudah guna substitution method. Okey, contoh lain. Macam soalan 5B tu. Ini adalah 2X, kemudian kita ada square root 1 tambah X kuasa 2. Contoh ni kan. Yang ni kalau saya abaikan square root, yang pertama polinomial. Yang kedua ni pun polinomial. Okay, kemudian kita tengok polinomial ni dia berbeza 1 degree. Kan? Jadi yang pertama fungsi dia sama, yang kedua ada tak dia berbeza 1 degree. Untuk kes polinomial. Kalau ada kes macam ni, maka ini adalah substitution method. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Jadi kesimpulan dia, kena pastikan soalan integration tu, kalau ada 2 fungsi, pastikan mesti jenis fungsi yang sama. Kita akan gunakan integration by part. Cuma kalau polinomial, pastikan 2 fungsi sama ni berbeza 1 degree. Katakan satu ada kuasa 4, satu lagi mesti kuasa 3. Kalau katakan sini kuasa 4, sini kuasa 4, satu lagi kuasa 2. Itu tak boleh guna substitution method. Okay, dia mesti berbeza 1 degree. Okey, kecuali
Ni accept. Kecuali untuk case lock. Macam contoh ni lah. Kita tengok soalan tu, dia ada lock kan? Ada loan. Jadi kalau soalan tu ada loan, kamu kena pastikan pasangan dia mesti ada 1/X. Jadi kalau kita nak buat substitution method, yang pertama, kalau untuk case ada lock, pastikan pasangan dia mesti ada 1/X. Maka kalau kamu jumpa macam ni, kita jangan ambil kira pula syarat mesti dua fungsi sama. Dah tak masuk dalam kategori ni. Dia ni untuk case yang lain pula. Ini untuk case ln X dia. Kalau kita jumpa ln X, pasangan dia 1/X, maka yang ini mesti guna substitution method. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh ke tak boleh? Boleh sir. Ni untuk yang kecuali. Kemudian, ini pun kecuali juga kalau case exponent. Kalau case exponent, ini pun dia tak ikut syarat ni. Untuk dua case ni je. Kalau kita ikut syarat tadi, syarat dia mesti dua fungsi sama. Kalau ikut sini, ni satu polinomial, satu eksponen. Dah tak ikut syarat ni. Tetapi kita tengok, kalau saya buang eksponen ni, maka tinggallah polinomial 1x, satu lagi x kuasa 2. Kan? Dia adalah dua-dua bentuk polinomial kan? Bila dia dua bentuk polinomial, tengok syarat yang kedua, yang tambahan tu. Degree dia mesti berbeza satu. Nampak? 1 kuasa 2. Dan satu lagi kurang 1. Bila berlaku macam tu, ini pun termasuk dalam substitution method. Boleh ingat ni? Okay, jadi secara umum dia, substitution method ni, dia mesti fungsi yang sama. Fungsi yang sama. Kalau polinomial, tambah sikit syarat. Fungsi itu mesti ada berbeza degree 1. Okey, macam mana kita nak kenal integration by part tak? Integration by part. Okey, cara kita nak kenal, contoh yang paling mudah macam ni lah. Contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah, dia syarat dia mesti dua fungsi berbeza. Ini keturunan polinomial. Yang ini adalah eksponen. Kan dua fungsi berbeza. Okey. Kalau ikutkan, kenapa tak ikut syarat ni? Kalau ikut syarat ni, sebab kalau ikut sini, dia punya degree sama. Ini 1. Ini 1. Maka memang sah tak boleh pergi ke sini. Betul tak? Jadi dia tak akan gunakan kaedah substitution method. Dia mesti guna integration by part. Sebab untuk integration by part ni, cara umum dia mesti dua fungsi berbeza. Contoh lain. Katakan saya ada X dengan sin. Ini pun kategori fungsi berbeza. Dua fungsi berbeza. Memang sah mesti guna integration by part. Okey. Contoh lain. Katakan saya ada X bersama dengan ln. Okey. Jadi untuk yang case ln ni, kamu kena hati-hati. Kalau substitution, dia ada syarat. Kita akan gunakan substitution kalau ln tu bersama dengan 1/X. Tengok ada tak 1/X. Kalau ada, maka ini adalah substitution. Kalau untuk kat sini, sepatutnya kita rasa macam substitution, tetapi tak ada pasangan per X. Tak ada. Ini kita boleh panggil dia sebagai ini polinomial, ini log. Jadi dua fungsi berbeza. Dua fungsi berbeza, dia akan termasuk dalam kategori integration by part. Okey, boleh. Kemudian kalau kita tengok soalan 6F tu. Soalan 6F. Okey, soalan 6F. Kenapa soalan 6F ni dia ada ln. Kemudian dia ada X kuasa 4. Kalau sekali tengok, kenapa kita tak guna syarat substitution? Sebab saya kata tadi ln X bersama dengan 1/X. Kenapa yang ni tak boleh guna substitution? Sebab X kuasa 4. ya, dia sebab dia punya substitution ni syarat dia mesti 1/X kuasa 1. Itu syarat dia. Kalau kuasa 4 dia dah tak ikut syarat ni. Maka dia kira dua fungsi berbeza. Atas log, bawah polinomial. Dua fungsi berbeza. Jadi kalau kita nak kenal integration by part ni, secara umum dia, dua fungsi berbeza mesti guna integration by part. Okey, boleh? Okey tak ni? Itu cara kita. Boleh, cara kita betul, nak kenal. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 8.
Kita tengok je dulu. Kita bukan nak selesaikan ni. Kita ramalkan apa kaedah kita nak guna. Okey, macam soalan. Okey, soalan 8C. Agak-agak nak guna kaedah apa? Substitution ke ataupun integration by part? 8C tu. Nak guna kaedah apa? Hello? Substitution kan? Sebab kalau saya buang square root tu, maka yang tinggal adalah x kuasa 2 tambah 25. Satu lagi adalah x. Jadi dua-dua tu fungsi dia adalah polinomial. Jadi syarat yang pertama lepas. Dua fungsi sama. Kemungkinan besar adalah substitution. Kemudian kita tengok syarat tambahan. Kalau untuk polinomial, syarat tambahan dia mesti degree berbeza 1. Macam tadi kita ada kuasa 2, satu lagi 1. Maka memang sah guna substitution method. Okey? Okey, kita tengok soalan 1D ni okey. Kita tengok soalan 8E. Kita nak gunakan kaedah apa 8E tu? Nak guna kaedah apa? Substitution. Sebab atas polinomial degree 1. Bawah tu kalau saya buang square root, dia adalah polinomial degree 2. Kan sama fungsi tu. Maka 8E tu mesti guna substitution method. Okey, nak macam contoh lain. Kalau soalan 8F, nak guna kaedah apa? 8F. Substitution sebab kita ada ln x bersama dengan 1 per x. Okey, kalau saya nak ambil 8H, nak guna kaedah apa? 8H. Integration by part. Sebab dua fungsi berbeza, integration by part. Okey. Kemudian ini 2x. Okey, jadi yang macam L dengan M tu kita nampak macam boleh faktor. Itu biasanya partial fraction lah. Biasa partial fraction ni kita senang tengok. Okey, kalau katakan kita tengok soalan 9A. Soalan 9A. Kita nak guna kaedah apa? Integration by part. Ya, integration by part. Kalau kita tengok 9E. 9E. Integration by part. Integration by part juga sebab dua fungsi berbeza kan? Kalau kita ambil soalan 9D. Soalan 9D. Nak guna kaedah apa? Substitution. Kau yang betul. Mana satu 9D? Integration by part sebab dia kira dua fungsi berbeza kan? Kalau kita buang eksponen tu, kita ada x, satu lagi 2x. Kan degree sama. Kan? Jadi dia tak cukup syarat dah tu. Maka mesti guna integration by part. Okey, kita tengok dulu soalan. Okey, katakan soalan 10A. Katakan tak ada arahan soalan. Betul tak itu mesti guna kaedah substitution? Betul ke tidak? Soalan 10A tu. Betul, sebab atas eksponen. Bawah pun eksponen. Jadi mesti guna substitution. Okey? So macam tu lah kita kalau nak kenal itu soalan nak guna kaedah apa. Okey? So kita teruskan soalan 1.4. Okey, ini sebenarnya kuliah belum belajar lagi ni. 1.4 ni. Definite integral. Okey, definite integral ni maksud dia ini sebenarnya sekolah pun dah belajar kan. Saya bagi umumnya dulu. Katakan saya nak integrate x kuasa 2 daripada 1 sehingga 3. Ini contohnya ni. Okey, contoh. 1 hingga 3 kan tak nampak pula. Okey, saya ambil 1 hingga 5 lah. 1 hingga 5. Okey. Jadi, kalau kita nampak integration ni, ada nombor dekat simbol integration tu. Itu dia dipanggil definite integral. Maksud dia, bila kita integrate, dah tak payah tambah C lagi dah. Sebelum ni, kita buat, bila nak buat integration macam ni, dia mesti, jawapan akhir dia mesti ada tambah C. Tapi kalau untuk kat sini, simbol integration kita dah ada nombor. Maka, jawapan dia mesti nombor. Okay? Cara kita nak buat, yang pertama, kita integrate dulu. Tambah 1 berkuasa. Okey, kemudian jangan buat tambah C. Sebab kita punya integration kita dah ada nombor. Maka kita masukkan nilai 5 dan 1. Sepatutnya kita akan buat sebelum ni tambah C. Disebabkan ada nombor,
kita tak payah tambah C, kita buat simbol 5 hingga 1. Dan cara kita nak kira, kita gantikan X ni bermula dengan nilai yang atas. Ni, nilai yang atas ni. So, kita akan ambil 5 kuasa 3 per 3. Tolak, ganti dengan nilai yang di bawah. Bila ganti nilai bawah, mesti tolak. 1 kuasa 3 per 3. Okey, ini jawapan dia berapa? Apa tak jawapannya? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4 bagi 3 boleh tak? Tak boleh ya? Okey, so jawapan dia 1, 2, 4 per 3. Nampak? Bila ada nilai integration, maka jawapan dia mesti nombor. Dia tak ada bersama dengan tambah C. Tak ada. Itu je beza dia dengan yang sebelum ni. Okey, boleh? Boleh. Okey, ini sebenarnya sambungan daripada sekolah. Okey, kita ambil satu contoh. Katakan saya nak buat soalan 8C lah. Kita tengok 8C. Kita ada integrate start from 0 to 12x square root of. Okey. Nampak bila jumpa soalan macam ni, dia tak bagi tahu pun nak guna kaedah apa. Okey. Kita tengok degree berbeza 1, maka mesti guna substitution method. Okey. So ingat, U ni jangan guna lopet pula. Okey. U ni kita nak ambil yang mana? U nak ambil yang mana? X kuasa 2 tambah 2. Ya, kita guna peraturan pilih kuasa yang paling tinggi. Jangan guna lopet pula. Lopet ingat, lopet hanya untuk integration by part. Okey. Kalau kat sini pilih kuasa yang paling tinggi. So differentiate. Dapatlah 2x dx. Okay. So kita punya integration kita boleh bertukar. Sekarang dah jadi integration of u kuasa setengah. Okay. Yang tinggal adalah x dengan dx. Saya boleh ambil yang ni. So du per 2. Du per 2. Okay. Bila kita tukar dalam sebutan u, maka nilai integration ni, simbol integration ni, kamu jangan tulis nilai dia 0 hingga 12. Kalau kamu tulis 0 hingga 12, maka penulisan tu salah. Sebab ingat, 0 hingga 12 ni adalah nilai x. Okay? Jadi kalau untuk du ni, selalunya jangan tulis. Kalau kamu tulis, maka dia punya kaedah tu salah. Okay? Kita jangan masukkan nilai 0, 12 tu. Kita biar je. Sebab ini kita tengah buat U. Kalau nak masukkan 0, 12 boleh. Kamu kena ganti. Bila X 0, U kita berapa? 25. So letak sini 25. Kalau nak. Kemudian bila X sama dengan 12, ganti kat sini. Baru kamu letak kat sini. Kalau kamu nak kira. Kalau tak nak, kamu jangan masukkan nombor dia. Kita biar je. Okay? Selalunya kamu biarkan. Lepas tu kamu integrate. Ini adalah 1 per 2. U kuasa berapa? 3 per 2. Ya, 3 per 2 bagi dengan 3 per 2. Sepatutnya kena ada tambah C lah. Okay, kita biar dulu. Maka jawapan kita ni adalah, okay, kita ganti balik U ni. U ni adalah X kuasa 2 tambah 25 kuasa 3 per 2 dan per dengan 3. Okay. Bila dah bertukar kepada X, baru kita boleh tulis 0 hingga 12. Masa kita tengah buat dalam sebutan U ni, jangan tulis nombor 0 hingga 12. Proses sampai habis, patah balik kepada X, baru kita boleh tulis 0 hingga 12. So hati-hati tu. Kalau kamu tulis daripada awal nanti, terus markah dia tak ada. Okay. Okay, kemudian ingat kita punya cara ganti dengan nilai 12 tu. So 12 kuasa 2 144 tambah 25. Ini kamu guna kalkulator je ni. Okay, per 3. Kemudian mesti tolak ganti dengan nilai 0 pula. So 0 tambah 25 per 3 kuasa 3 per 2. Okay. Ini kalau ini macam 169 kan? 169. Okay. Kalau nak guna kalkulator, kamu letak 169
kamu tekan yang tanda kuasa tu. Kalau guna kalkulator 570 ms yang hitam tu, kamu kena tekan 169 kuasa, tekan cap tu, cap yang ada bentuk ni, cap. Tetapi kena buat kurungan sebab dia pecahan. Okey. Jadi kamu boleh buat 169 tekan cap. Yang ini cara kalau guna kalkulator yang hitam tu, 570 ms. Mesti buat open bracket 3/2 close bracket. Baru kita akan dapat jawapan yang betul. Kalau kalkulator yang lain dia dah boleh ganti terus 3/2. Zas bagi 3. Okey, yang di sini kita dapat 2197/3, betul tak? Tolak 25 kuasa 3/2. 3/2. Yes. 125. 125/3. Okey, jadi kita tolak je 2197 tolak 125. Bahagi dengan 3. Yes, kita akan dapat nilai dia 2072/3. Ataupun dalam decimal number kamu akan dapat 690.67, lebih kurang lah. Okey, saya punya biar dalam bentuk pecahan. Okey, jadi kalau kita tengok integration tu ada nombor, maka jawapan dia mesti satu nombor. Okey, macam mana? Boleh setakat ni? 690.67 ataupun dalam bentuk pecahan 2072/3. Okey. Boleh ni? Okey, saya. Okey, bagus. Kita tengok contoh lain. Katakan saya nak ambil okey, kita nak ambil yang mana? Okey, kalau katakan saya nak ambil soalan D lah. Okey, soalan D. Okey, soalan D ni adalah integration of 1 to 2 exponent plus exponent negative x to the power of square divided by exponent x dx. Okey. So kalau jumpa yang macam ni, seeloknya kamu expand lagi senang lah, expand. Yang atas tu saya expand. So hati-hati, kita akan dapat 2x tambah 2. Ni macam mana? Nampak ke tak nampak ni? Okey tak? Ada masalah? Ada yang kabur? Sebab ni saya expand ni, maknanya darab 2 kali kurungan. Nanti akhirnya kamu akan dapat ni. Okey, kemudian kita boleh tak payah guna canggih sangat. Setiap ni perkan dengan E kuasa X. Tak payah canggih-canggih, kita buat macam biasa je. Okay, E 2X over EX dx. Okay, kemudian kita masih belum integrate lagi. Yang ini kita dapat EX tambah. Ni eloknya naik ke atas. Okey, yang ini kita dapat E kuasa berapa? Yang ni. E kuasa? 3. Ya, sebab tolak 2X, tolak. Sebab bagi tolak X. So, tolak 3X. Okey, bila dah siap, baru kita integrate. Integrate eksponen apa-apa? Dapat eksponen? X. Ya, betul. Settle. Ni dua ni tak terlibat. Yang ni ada apa-apa ni? Salin eksponen bahagi dengan? Bagi berapa? 2. Negatif 1. Mana datang 2 tu? Okey. Yang ni pula bagi dengan berapa? Negatif 3. Ya, sebab kita differentiate. Kemudian biasanya kita akan buat tambah C. Tapi kena hati-hatilah sebab integration kita ada nombor. Maka jangan buat integration. Kita letak pagar ni 1, 2. Jangan terbalik. Okey, maka yang pertama kita ganti X tu dengan 2. So, saya akan tulis E kuasa 2
tambah 2i kuasa negatif 2. Ini kalau saya gabung dengan ini dapat negatif lah. So saya letak negatif. Okey. Kemudian yang ni ganti dengan 2, negatif 1/3 6. Saya ganti dengan 2. Kemudian bila nak masuk ganti yang satu ni, mesti tolak. Ganti 1. So dapat i kuasa 1 tolak 2i kuasa negatif 1. Tolak 1/3 i kuasa negatif. Ni berapa tadi? Negatif 3 3. Yes. Macam tu. Okey, setakat ni. Okey, sir. Kemudian gunalah calculator. Kalau guna calculator, kamu dapat berapa? Okey, ni kalau guna calculator dapat, nanti kamu kira lah. 5, sepatutnya 5.15 lah patutnya. Ni semua guna calculator ni. Okay. Jangan nak factorize nanti baru pula. Guna calculator je. Tekan je i kuasa 2, tolak 2 i kuasa negatif 2, tolak 1/3 i kuasa negatif 6, tolak i, kemudian tambah 2 per i kan. Tambah dengan 1/3 i kuasa negatif 3. Itu semua guna calculator, terus kita nak jawapannya. Okey, nanti kamu semak lah. Okey, kita tengok satu contoh. Soalan I. Teruskan dengan soalan I. Yang untuk yang ni ada apa nak tanya ke? Soalan D ni. Okey tak? Tak ada, sir. Okey. Okey, kita terus. Kita tengok soalan I ni dia lain sikit sebab dia ada modulus. Negatif 3 sampai 4. Tapi dia ada modulus. Bila ada modulus, ingat, kita nampak macam satu je fungsi dia. Tapi sebenarnya dia ada 2. Dia ada 2. Maksudnya kamu tengok balik definition modulus of x plus 1. Dia akan ada 2 jawapan. Sama ada pilih positif atau pilih negatif. Sempadan dia berapa? Sempadan dia berapa? 0 ke 1 ke negatif 1? 1. Sebab bila ambil ni sama 0, nilai x tu negatif 1. So negatif 1, 1 lebih besar, 1 lebih kecil. Tak, settle. Okey. Maksud dia macam ni lah. Kita ada 2. Ni selalunya kamu gambarkan dengan cara number line. Sempadan dia adalah negatif 1. Okey, kalau kita ada negatif 3, sempadan negatif 3 sampai 4. Kalau kita tengok sini, dia merentas ada 2 kawasan kan? Okey, untuk negatif 3 ni sampai negatif 1. Maksudnya untuk kawasan less than negatif 1. So kita akan pilih tu. Kalau lebih besar negatif 1, maka pilih fungsi x tambah 1. X tambah 1. Okey, boleh? So macam tu lah. Okey, jadi bila kita nak integrate, maka kita kena hilangkan simbol modulus tu, tapi kena buat negatif 3 sampai negatif 1. Ni. Fungsi dia adalah yang ni. Ni dalam exam saya keluar ni. Okey, negatif 1 sampai 4. Pilih fungsi x tambah 1 dx. Maksud dia kita akan buat 2 nilai integration. Macam mana? Kemudian kita akan integrate lah. Ni negatif ni saya keluarkan. X kuasa 2 per 2 tambah X.
Ni masukkan nilai negatif 3 dan negatif 1. Ini pun kita integrate. Masukkan x kuasa 2 per 2 tambah x. Daripada negatif 1 sampai 4. Jadi tak payah buat tambah C. Okey, jadi yang pertama gantikan dengan nilai negatif 1. So 1 per 2 tolak 1. Dan bila ganti negatif 3 mesti tolak. Jadi 9 per 2 tolak 3. Dah selesai untuk ini. Maksudnya yang pertama ganti negatif 1. Yang kedua ganti dengan negatif 3. Okey, kita teruskan integration yang kedua. Ganti dengan 4. So 16 per 2. 16 per 2 8 lah. So 8 tambah 4. Kemudian ganti dengan negatif 1. So 1 per 2 tolak 1. Okay. Jadi tak payah tunjukkan negatif 1 kuasa 2 per 2 tolak 1. Tak payah. Kalau benda yang mudah terus. Negatif 1 kuasa 2 positif 1. So 1 per 2 tolak 1. Jadi sekarang ni untuk nak ambil jawapan ni, kamu guna kalkulator daripada mula ni sampai ujung ni. Tak payah nak tunjukkan detail ni dalam kurungan ni berapa. Dalam kurungan ni berapa. Tak ada markah kat itu. Jadi jawapan akhir dia kamu guna kalkulator je. Guna kalkulator, kamu tekan je kalkulator, maka terus dapat jawapan dia. Okey, mana jawapan dia lebih kurang. Okey, mana tadi? Okey, lebih kurang 14 1 per 2. Betul tak? Lebih kurang macam tu. Okey tak ni? Okey, sir. Baik. So bila ada modulus tu kena hati-hati lah. Kemungkinan tu kita akan pecah daripada 1 jadi 2 kawasan. Jadi cara yang paling mudah tengok modulus ni apa samadan dia. So letak samadan kat sini. Tengok kita punya integration daripada negatif 3 sampai 4. Adakah dia menggunakan satu fungsi ataupun dua fungsi. So kalau dua fungsi kena pecah. Ni satu kawasan, ni satu kawasan. Okey, itu untuk soalan K. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Okey, kita tengok soalan 9C. Soalan 9C. Soalan 9C. Kita ada itu apa benda tu? E kuasa negatif 2 ke? Betul? Ini X. Bukan ni. Asalnya adalah X tolak X ln X. Ni asal lah. Okey, tapi sebenarnya saya boleh ubah ni. Ini kalau saya factorize. Kan? Kita akan dapat macam tu lah. Okey, sekarang ni kita nak guna kaedah apa? Substitution ke ataupun nak guna integration by part? By part. Integration by part? Kalau substitution boleh tak? Kalau katakan saya pilih U tu sebagai ln, ada tak pasangan dia 1 per X? Ada tak? Ada. Bila ada lebih sesuai guna substitution. Okey, sebab U ni kita ambil yang ada kaitan dengan log ataupun ln. Ni kalau saya differentiate ni. Okey tak? Maka yang ini kita boleh ambil sebagai kita ganti dalam sebutan U. Ni kalau saya ganti dalam sebutan U, dia dah jadi okey, yang di bawah ni 1 per U lah, betul lah 1 per U. Ni 1 per U. Kemudian negatif pula, negatif 1 per I dx. Saya nak 1 per I dx je. Maka dia sama dengan negatif du. Betul tak? So dapatlah negatif ln U
ataupun dia sama dengan negatif ln U tadi adalah 1 tolak ln X. Okey. Maknanya soalan tadi kita boleh tukar integration E negatif 2, 1. Ni saya ambil tulis soalan ni. Dia dah jadi sama dengan. So kita boleh ambil jawapan ni. Negatif ln 1 tolak ln X. Masukkan nilai daripada E negatif 2 sampailah 1. Okay. Kemudian yang pertama ganti dengan nilai 1. So dapatlah negatif ln 1 tolak ln 1. Itu yang pertama lah. Yang kedua mesti tolak. Sebab nak ganti yang di bawah ni pula. Maka kita akan ambil negatif ln 1 tolak ln E kuasa negatif 2. Akan canggih tau. Ni saya bezakan kurungan. Yang pertama ni saya ganti dengan 1. Ni saya ganti dengan eksponen negatif 2. Yang ini berapa nilai ni? Ni. Ln 1 ni. Kosong. 1 tolak 0, 1. 1 darab negatif ln 1. Kosong lah kan? Tak, negatif ln 1. Kosong. Settle. Rupa kita panggil kosong. Negatif positif. Okey, kita ganti dengan nilai dari ln. Okey, sekarang ni 1 tolak sepatutnya. Yang ini apa jadi ni? Berapa nilai keseluruhan ni? Nilai keseluruhan dia berapa? Negatif 2. Negatif 2 kan? Jadi sebenarnya ini adalah negatif 2. So 1 tambah 2, 3. Betul tak? Jadi 1 tambah 2. Boleh ni? Boleh sir. Boleh sir. So jawapan dia sebenarnya adalah ln 3. Settle ln 3. Ln 3 ataupun dalam bentuk desimal number pun boleh. Untuk soalan nombor 9. So jawapan dia ln 3. Okey. So itulah maknanya kita kena tahu. Sebab dalam soalan ni dia tak beritahu nak guna kaedah apa. Okey, kita ambil soalan 9D lah. Boleh kita teruskan? Boleh sir. Okey, jangan pensan pula. Ni bau sikit ni. 9D. Soalan 9D. Okey, 9D. Kita ada integration of 0 to 2. Kemudian x exponent to x dx. Okey, kalau yang ni nak guna kaedah apa ni? Integration by part ke substitution? Sebab ini polinomial, ini adalah eksponen. Dua fungsi berbeza. Integration. Ya, ingat. Dua fungsi berbeza, integration by part. Ikut tadi yang saya punya nota tadi. Okey, maka ingatlah balik. Bila integration by part, U ni mesti rujuk kepada faktoran Lopez. Kalau substitution tak payah. Kita pilih kuasa yang paling tinggi, pilih yang paling panjang. Kalau ada ln, U tu mesti ambil ln. Itu substitution. Kalau integration by part, mesti rujuk kepada Lopez. Okey. Jadi untuk yang ni kita nak pilih U sebagai apa? X. Sebab P dulu baru eksponen. So pilih P lah. So baki dia adalah eksponen to x dx. Differentiate, dapatlah dx. Yang ni integrate. Bila integrate dapat berapa? E 2x bahagi 2. Ya, betul. Okey. Kemudian kita patah balik. Kita sebenarnya nak menjawab soalan integration of 0 to 2x exponent to x dx. Okey, kita akan darab silang. Kalau nak guna formula, gunalah. Saya ni lebih suka, kalau boleh jangan guna formula.
So darab X eksponen 2X over 2. Itu kalau kita darab silang. Kalau saya darab ke kiri pula, ke kiri tu negatif lah. Salin balik yang pertama ni, I 2X per 2 dx. Okey. Kemudian selagi kita belum selesai, jangan masukkan nombor. Biarkan kosong gitu je. Okey, so kita selesaikan lagi ni 2x per 2. Okey, sekarang ni kalau kita integrate ni 1 per 2 ni. Integrate eksponen 2x dapat apa? Eksponen 2x per 4 sebab 2 darab 2 kan. Kemudian bila dah siap semua, barulah kita masukkan nilai 0 hingga 2. Jadi nilai itu kita ambil kira bila dah siap. Kalau katakan soalan ni tak dinilai, maka jawapan tadi tambah C je. Okey. So ingat kita mula gantian daripada nilai yang di atas. So kita teruskan ni, gantikan dengan 2. So 2 per 2 boleh mati. I kuasa 4. Tolak dengan I kuasa 4 per 4. Selesai. Kemudian ganti dengan kosong pula. Kalau ganti kosong, habislah semua ni kosong ni. Ini akan jadi I kuasa 0 per 4. Kiranya 1 lah kan? 1 per 4. Ini 1 per 4. Okey. Kalau nak senang, saya tukar terus. 1 per 4. Okey, kemudian bila sampai macam ni, kamu guna operator je. Tekan je kalkulator. I kuasa 4, tolak I kuasa 4 per 4, tambah 1 per 4. Maka jawapan dia mana kita punya jawapan. Ni soalan nombor apa ni? Soalan mana saya buat tadi? Soalan 9D. 9D, mana pula jawapannya? Okey. Apa yang mana? 1 point. Apa? 5 point? 5.2 ya? 1 point 1 point 1 Apa yang jawab tu? Burung yang jawab tu. Bunyi burung. 4.41. Ya? 41 kan? 1.1986. 1986. Maknanya 41.2 lah. Boleh. Okey, lebih kurang lah. Selesai. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi kita tengok soalan ni tak bagi tahu pun kaedah apa nak guna. Jadi kamu kena mahir lah. Okey. Kita ada masa sikit lagi. Kita ambil contoh lain. Okey, katakan saya ambil contoh 9F lah. 9F. Boleh satu lagi? 9F. Boleh, sir. Okey, bagus. Semangat luar biasa. Exercise yang kedua dah siap belum? Apa, sir? Exercise yang kedua. Kan saya baru upload. Ya Allah. Belum mungkin lagi. Asal nak Dah siap, sir. Dah siap? Oh, tahniah. Dah siap, boleh hantar. Nanti saya tanda terus. 9F. 9F. Kita nak integrate of X over X tambah 1 dx. 0 hingga 1. Kan? Ini kalau kita tengok kan. Nak guna kaedah apa ni kakak ni? Substitution. Sebab atas polinomial kan? Atas polinomial. Bawah pun polinomial. Sama keturunan kan? Cuma mungkin syarat tambahan tu dia tak cukup. Dia degree sama kan? Degree sama. Okay, cuba kita andaikan ini mesti guna substitution. Substitution method. Okay, kita andaikan ni. Betul tak? Okey, maka U kita nak pilih yang mana? U nak pilih yang mana? X tambah 1. Ya, X tambah 1. Pilih yang paling panjang. So, jangan ikut peraturan Lopet. Sebab Lopet tu hanya untuk integration by part. Kalau yang biasa punya substitution method, dia hanya bergantung kepada pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau kuasa dia sama, guna syarat yang kedua. Pilih yang paling panjang. So, ambil dia bawah. So, differentiate ni dapat dx.
Okey, maka soalan ni kita akan ubah menggunakan U. Okey, so kita akan dapat 1 per U. Tapi soalan nak apa ni? Oh, dx tukar pada U. Okey, dah settle ni. Masalahnya ada satu lagi yang belum tukar. Satu lagi belum tukar. Bagaimana kita dapatkan X ni dalam sebutan U? Bagaimana? Yang ni dah settle. Ini pun dah settle. Tertinggal satu. Bergantian Tu. Ya. Bagaimana? X sama dengan U tolak 1. Betul. Okey. Biasa dalam exam ni dia macam tu lah. Biasanya kita gunakan dua maklumat ni dah boleh tukar pada U. Tapi kadang-kadang kamu kena bersedia juga. Kemungkinan dia ada yang ketiga. Tapi sebenarnya tak payah ambil daripada yang lain. Kita ambil daripada maklumat ni je. So tukarlah X sebagai tajuk. Maka bolehlah kita tulis U. Ni saya tulis balik. Ini akan jadi U tolak 1. Kemudian dengan canggih sangat kita buat U per U tolak 1 per U. Okey. Sekarang ni jangan masukkan nilai lagi ya. Jangan masukkan 01. Kalau masuk 01 salah. Kalau nak juga kamu kena tukar. Bila X kosong maka U1 kena letak sini 1. Kalau nak. Kalau tak nak kira kosongkan. Okey. Saya galakkan jangan kira. So kita akan dapat 1 tolak 1 per U. Okey, kalau daripada sini apa jawapan dia? Integrate 1 dapat apa? Integrate 1. X. Bawa tenang kan? Okay. Integrate 1 per U. Macam mana ada bunyi burung lah tu? Kamu tinggal dalam hutan ke mana ni? Burung? Kat pokok. Ya ke? Bagus. Bagus ke MJ ni? Suasana hutan tu ada lagi. Okey, sepatutnya kita akan buat tambah C lah. Okey, maka kita salin balik soalan. Sebenarnya kita nak buat ini. Kita nak buat X over X plus 1 0 to apa tadi? 1. Okey. dx. Okey, saya ambil bentuk ni, tukar balik. U ni adalah X tambah 1. X tambah 1 tolak ln X tambah 1. Bila dah tukar kepada X, baru kita letak pagar ni 01. Jangan letak daripada awal ni 01. Siapa letak 01 salah. Kalau nak letak juga boleh. Boleh, tapi dengan syarat kamu kena ganti. Bila X kosong U1. Kalau nak tulis, kena tulis macam tu. Bila X1, U2. Kalau nak tulis, kena tulis macam ni. Jangan gunakan nilai 01 sebab ini adalah U. Kan? Ini adalah U. So kena tukar lah. Okay? So hati-hati kalau ikutkan saya ni tak payah tukar ni. Okay? Ini saya tulis lah. Ini kepada yang berminat. Kalau berminat, maka kamu gantilah U ni dengan 2. So 2 tolak ln 2. Okay, kemudian baru ganti 1. Okay, saya teruskan yang di bawah ni. Ni sama dengan, okay, yang pertama ganti ni nilai 1. So kita akan dapat yang pertama 1 tambah 1 letak 2 tolak ln 2. Okay, ini untuk gantian 1. Tolak dengan gantian yang nilai kosong pula. So 1 tolak ln 1. Kan? Okey, kamu guna kalkulator ini kosong. Okey, cuba guna kalkulator ni. Terus guna kalkulator ya. 2 tolak ln 2. Okey, kemudian tolak 1. Lebih kurang 0 point berapa? 3069. Ya, betul. Selesai.